Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hey! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdua, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni, kecoh pasal ada satu insiden yang berlaku dekat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang pasal streka ada orang jumpa parut dekat salah seorang penuntut ataupun kadet ALK dekat UPNM, yang sedihnya sebab benda ni dia berlaku seakan-akan satu kejadian yang pernah berlaku dekat arwah Zul Farhan yang menyebabkan mangsa meninggal dunia dan pelakunya akan dikenakan hukuman gantung. Tiba-tiba jadi balik benda yang seakan-akan sama, streka juga, cedera juga, dan kes itu pun telah berada dalam siasatan polis. Dan baru-baru ni Ketua Polis Kuala Lumpur dah mengeluarkan kenyataan yang kes UPNM ini bukan buli ataupun dendam, tapi hanyalah bergurau. Aku tengok dekat komen-komen kan, yang mostly daripada orang awam lah. Banyak yang macam serius lah, gurau sampai injured, sampai ada streka. Mana boleh, ni mesti ragging, ni mesti bully, ini mesti cover line, apa benda kejadah apa semualah. Kita baca sikit kenyataan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur. Katanya dekat sini, motif kejadian pegawai kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM adalah bersifat gurauan keterlaluan dan berlaku secara tiba-tiba. Siasatan mendapati tidak terdapat unsur dendam dan pergaduhan dalam kejadian ini. Sebaliknya, kejadian berlaku tanpa motif apabila suspek bertanya kepada mangsa sama ada pernah cuba atau tidak streka yang panas. Tiada motif sebenarnya, tak ada dendam, pergaduhan atau buli. Hanya bergurau, nak kata ragging, tak juga. Ini bukan ragging ataupun itu bukan ragging. Bila ada benda-benda berbahaya seperti senjata atau barang panas, jangan sesekali bermain, bergurau. Ini kali pertama mangsa kena, katanya pada sidang media. Lepas tu dia cakap juga, menurut kertas siasatan berhubung kejadian itu juga sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara dan pihaknya sedang menunggu arahan lanjut. Laporan perubatan masih belum peroleh. Laporan perubatan boleh digunakan oleh siasatan dan pendakwaan untuk buat apa-apa keputusan awal, tapi setakat ini belum terima. Namun itu tidak menghalang untuk kita katakan kertas siasatan sudah lengkap. Mengulas berhubung tiada tangkapan dilakukan, Rusi berkata tiada keperluan tangkapan dilakukan kerana pihaknya sudah memperoleh bahan bukti dan keterangan daripada semua yang terbabit. Ia bergantung kepada kes. Tangkapan dalam apa-apa sahaja siasatan tidak semestinya ditangkap pada masa itu, boleh juga ditangkap dan terus dituduh di mahkamah. Okey, cerita dia macam ni. Aku sebagai yang dah ada pengalaman dalam tentera, pernah melalui fasa training dan sebagainya. Betul ke ini hanyalah gurauan dan bukan bully ataupun bukan ragging? Okey, sejujurnya, by the way, disclaimer dulu ini bukannya nak mempertikai kesiasatan polis, sebab yang pakar dalam menyiasat itu adalah pihak polis. Tapi aku yang berpengalaman dalam training ni, apa yang aku boleh cakap, dia ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin statement yang diberikan, sebab siasatan ini adalah berdasarkan keterangan yang diambil. Keterangan yang diambil daripada saksi, daripada suspek, daripada mangsa. So, mungkin ada unsur-unsur nak cover line. Sebab mungkin yang sama-sama diorang ni lah, senior junior ni, sama-sama mungkin tak nak dibuang dan sebagainya. Sebab mungkin juga dah involve mak dengan ayah. So, sama-sama sepakat, okay, kita bagi keterangan macam ni, so anak-anak kita semua masih ada masa depan di dalam tentera. Mungkin, wallahualam, aku tak tahu. Tapi kalau nak kata benda ni adalah gurauan, sebenarnya boleh jadi juga. Sebab pengalaman aku sendiri, walaupun bukan sahaja di kalangan squad sama squad, tapi kalangan senior dan junior juga, kadang-kadang ada jenis-jenis gurauan yang boleh dikatakan agak keterlaluan lah. Sebagai contoh, aku bagi tahu dekat korang, aku dulu bila dah lepas orang kata hari domestik day, di mana pada hujung minggu, kalau kita dah tak ada aktiviti, tak ada PT dan sebagainya, kita buat pembersihan kawasan. Dan lepas pembersihan kawasan, junior-junior ni akan fall in, akan berbaris. So, sini-sini dekat depan ramai-ramai, dia akan buat game lah.
Sebab nak untuk orang kata nak merapatkan ukhuwah tu. Jadi kadang-kadang diorang buat game lumba lari lah, kita buat challenge lah dan sebagainya. So ada juga kadang-kadang dia buat benda-benda yang mengarut dan pada orang awam mungkin keterlaluan, tapi mungkin ada segelintir dalam tentera ni anggap benda ni normal. Sebagai contoh, aku ingatkan lagi ini bukan fasa bully ragging, tapi ini gurauan senior junior. Pernah je kita orang buat challenge tumbuk perut siapa boleh tahan. So mungkin orang-orang yang biasa hidup ada yang senior junior dekat kawasan latihan ke, tempat latihan ke, dekat universiti ke, benda tu gurau kan. Dia tak ada pun bully ke apa benda ke, tapi gurau. Okey, gurau. Kita buat challenge siapa yang boleh tahan tumbuk. Kadang-kadang orang tu dia terima tumbukan tu sampai kadang-kadang ada lebam ke, ada merah-merah ke. Tapi itu bukan bully, itu gurauan. Ada juga sekali tu kita orang bergurau senior junior, time tu aku junior lah, di mana senior-senior ni suruh kita orang buat satu challenge, isap rokok beramai-ramai, dan lepas tu buang puntung rokok dekat dalam botol mineral yang besar, semua buang apa semua. Lepas tu kita buat water drill, minum one shot 1.5 liter tu sampai ada yang muntah-muntah, sampai ada yang kena cikik berit. Tapi itu adalah kita punya gurauan. Tapi sejujurnya, kalau nak kata benda tu 100% gurauan sampai tahap mencederakan, sampai tahap boleh pula yang junior tu merelakan diri kan. So adalah sedikit unsur-unsur yang terpaksa, ataupun mungkin sini tu cakap ini kalau kau tak buat ni kau lemah kalau kau tak buat lepas ni memang kau kena belasah. Tapi dengan mungkin nada yang senior tu bercakap tu mungkin dalam nada gurauan, kawan-kawan pun mungkin kau bolehnya, kita jangan malukan skor kita. So daripada sepatutnya benda tu jadi suasana bully, tapi dia jadi suasana bergurau. In the end, terpulanglah kepada masing-masing yang terlibat. Sekiranya mangsa tu dia rasa diri dia teraniaya, ataupun mak dengan ayah dia terasa anak dia dianiaya, buatlah benda yang patut kau buat. Report polis dan sebagainya. Bagi je statement yang betul-betul, tak payah takut dengan siapa-siapa. Ataupun mungkin anak kau belajar dulu sekolah tak berapa nak pandai, mungkin UPNM je yang orang kata laluan dia untuk nak dapat degree dan sebagainya. Tiba-tiba disebabkan kes ini boleh menyebabkan anak dia pun sama kena berhenti juga. Nanti kan jadi tak best lah pula kan. Nanti kan tak ada peluang nak sama belajar kat tempat lain pula. Jadi tak apalah, kita cakap lah nanti kan anak aku kan tak boleh sambung pelajaran dalam UPNM pula. Tapi apa-apa pun daripada aku secara personal, ini pendapat aku, jangan koyak benda-benda ni kalau sampai dah menyebabkan kecederaan, sampai dah tahap nampak macam ini macam musuh jumpa dengan musuh, lepas tu nak korek maklumat sampai buat macam tu kan, sampai torture kan, macam tu kan. Itu dalam fasa latihan kau tak boleh buat macam tu. Kau boleh menggambarkan benda tu dekat junior dan sebagainya, tapi tak payahlah nak sampai nak buat demonstrasi pula. Jadi lagi sekali aku cakap, nak bergurau ke, nak bully ke apa benda ke, ragging ke, nak hell ke, jangan sampai mencederakan, sampai bagi aku yang tahap setrika tu sampai tahap teruk lah. So terpulanglah kepada mak dan ayah masing-masing. Kalau sebelum ni ada niat nak hantar anak tu jadi askar, tapi mungkin dengan berita macam ni takut anak tu kena itu, kena ini, yang mana aku rasa benda ni sangat rare lah. Tak adalah semestinya masuk askar kau kena tekap dengan setrika, tak ada pun benda ni. Tapi mungkin risaulah anak-anak tu ada cala sikit ke, ada lebam sikit, tak payah masuk askar. Mungkin boleh jadi pramugara ke, jadi model ke, jadi tukang masak ke. Tak adalah benda-benda ni terjadi dekat anak kau. Kalau suka dengan video ni, boleh share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Gurau